Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Sekali lagi marilah kita merafakkan syukur kita kepada Allah SWT yang memilih kita untuk terus hidup dan memilih kita untuk hidup sebagai hamba-hambanya yang beriman dan beribadah hanya saja kepadanya. Jadi kita akan menyambung siri Tazkirah Ramadan yang bertajuk pembentukan diri sebagai hamba Allah. Episod yang kedua ini kita akan merenung tujuan Allah mensyariatkan puasa, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, yang mana terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang dahulu dari kamu, supaya kamu bertakwa. Sayyid Qutb di dalam tafsirnya Fi Zilal Quran telah menulis, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, tahu bahawa untuk melaksanakan taklif ataupun tanggungjawab puasa ini, jiwa manusia perlukan pertolongan, memerlukan dorongan dan rangsangan. Oleh kerana itu Allah memulakan ayat ini dengan panggilan yang cukup lembut, panggilan yang cukup mesra. Sebagaimana juga banyak ayat-ayat Al-Quran apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk laksanakan, maka Allah akan panggil dengan panggilan Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah SWT, yang beriman kepada keagungan, kehebatan, kebesaran Allah SWT, yang beriman kepada janji-janji Allah, yang beriman kepada syurga Allah SWT. Jadi Allah seolah-olah memerintahkan dengan satu seruan lembut, seruan kasih sayang dan pujukan, seruan yang mesra. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan puasa agar kita yang berpuasa itu, agar kita yang melalui bulan Ramadan berpuasa dan melaksanakan dengan penuh keimanan dan keikhlasan dan kesungguhan, memperolehi takwa yang nilainya ataupun makam takwa ini sangat besar, sangat agung, sangat tinggi di sisi Allah SWT. Jadi kita
menerima perintah ini dengan menyedari bahawa Allah mensyariatkan puasa ini adalah untuk Allah kurniakan pada kita. Takwa yang sangat tinggi nilainya, dan banyak sungguh ungkapan takwa ni di dalam Al-Quran. Kerana nilai takwa ni sangat-sangat tinggi di sisi Allah SWT. Dan takwa ni juga adalah satu kekuatan yang membantu kita untuk mengawal hati kita dari terjatuh kepada maksiat dan kedurhakaan terhadap Allah SWT. Sebab itu kita memerlukan takwa ni untuk terus hidup. Bukan untuk kita dalam bulan Ramadan saja. Tapi kerana Ramadan dijelaskan oleh ramai ulama, dia merupakan satu madrasah, satu sekolah di mana proses membina takwa itu, membina kedekatan dan keakraban kita dengan Allah SWT itu akan berlaku sekiranya kita melakukan ataupun kita melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan dalam bulan Ramadan itu dengan imanan wahtisaban. Jadi kita juga menyedari bahawa kehidupan kita dan kecemerlangan diri kita ataupun umat ini bergantung kepada usaha, bergantung pada usaha yang gigih, usaha yang bersungguh-sungguh, bergantung kepada mujahadah kita untuk melaksanakan semua tanggungjawab yang telah Allah tetapkan ke atas diri kita sebagai hamba-Nya. Jadi kita sangat-sangat memerlukan takwa ini untuk kita terus melalui kehidupan ini sebagai hamba-Nya yang taat, yang menyerah sepenuhnya kepadanya, dan untuk kita memperjuangkan Islam sebagai din Allah SWT yang Allah terima, yang Allah perakukan. Yang hari ini Islam sebagai satu din, satu cara hidup itu agak begitu asing di kalangan Muslim sendiri. Jadi insya-Allah di episod yang seterusnya nanti kita akan membincangkan tentang langkah-langkah untuk kita memperolehi takwa dan bagaimana kita akan melalui Ramadan ini yang hasil ataupun natijah yang kita sangat-sangat harapkan daripada Allah SWT adalah kita memperolehi kedekatan kepada Allah SWT dan memperolehi takwa yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi